Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung tutorial Python kita dengan melihat topik kenyataan bersyarat ataupun nama lain dia orang panggil struktur kawalan pilihan. Kenyataan bersyarat ni maknanya kod dia akan ditafsir bila dia cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, kod dia takkan ditafsir. Baik, analogi untuk struktur ataupun kenyataan bersyarat yang saya boleh bagi dalam hidupan harian kita ni adalah aksi kita yang kita buat berdasarkan satu syarat. Contohnya, kalau hujan, kita akan gunakan payung. Syarat dia adalah hujan dan aksi kita, kita buka payung. Kalau tak hujan, tak guna buka payung. Ayam pun dah bunyi. Itu pun dikira satu kenyataan bersyarat. Sebab kalau ayam bunyi, maknanya dia waktu pagi. Ayam tak bunyi malam-malam. Jadi hari ni ayam pun bantu kita dalam pembelajaran Python kita. Terima kasih ayam. Baik. Satu lagi contoh yang saya boleh bagi adalah kalau bilik kita gelap, kita akan buka lampu. Syaratnya bilik gelap. Aksi kita adalah buka lampu. Jadi idea basic kenyataan bersyarat ni adalah kita nak Python buat satu aksi ataupun tafsir sebahagian daripada kod berdasarkan syarat-syarat yang tertentu. Dan cara dia adalah dengan menggunakan struktur ataupun kenyataan if. Dan dalam Python, cara tulis dia macam ni. Kita gunakan kata kunci if. Kemudian dalam bracket ni, kita masukkan kenyataan kita yang kita nak check. Kemudian, tutup bracket, kita masukkan tanda colon ataupun tanda titik bertindih. Dan bawah kenyataan if ni, kita boleh masukkan kod-kod kita. Dan cara nak letak kod bawah struktur ataupun kenyataan if adalah dengan menggunakan tanda indent. Cara nak dapat indent ni senang saja. Dekat keyboard, kita tekan butang tab. Jadi dengan cara tu, semua kod-kod yang kita tulis ni adalah kepunyaan struktur if ni. Dan bracket if ni, dia hanya menerima kod atau kenyataan yang memulangkan nilai boolean, sama ada true ataupun false. Kod yang kita letak di bawah if ni tadi akan hanya ditafsir jika kenyataan dalam bracket if yang ni adalah true. Kalau kenyataan ni pulangkan nilai false, tak kira ada berapa banyak kod pun di bawah if ni, satu kod pun takkan ditafsir. Sekarang kita cuba tengok satu contoh untuk struktur if. Kita perlu hasilkan satu kod untuk paparkan nombor adalah positif jika pembuli ubah X adalah nombor positif. Jadi daripada ayat ni pun kita dah boleh teka. Dia kata jika pembuli ubah X adalah nombor positif, paparkan nombor positif. Jadi jika translate dalam English dia adalah if. So kita tahu kita kena pakai struktur if. Dan cara kita tentukan sama ada nombor tu positif atau negatif adalah kita buat perbandingan. Kalau nombor tu lebih besar daripada kosong, nombor tu adalah positif. Dan kalau nombor tu lebih kecil daripada kosong, nombor tu adalah negatif. Dan since kita nak buat perbandingan, satu tools yang kita boleh pakai dari Python adalah operator perbandingan. Saya dah sentuh bab operator perbandingan dalam video sebelum ni. Kalau ada yang masih tak sure pasal topik ni, boleh rujuk video tu. Tapi bagi yang dah cekap dalam topik ni, kita boleh sambung kod kita. Baik, sekarang kita tengok table operator perbandingan ni. Table ni saya ambil daripada video sebelum ni. Jadi daripada table ni, kita boleh pakai operator yang ni, greater than. Penggunaan operator ni akan pulangkan nilai true jika nilai A, nilai di belah kiri ni, lebih besar daripada nilai B, nilai di belah kanan. False jika tidak. Jadi apa kita boleh buat? Kita boleh gabung struktur if kita bersamaan dengan operator perbandingan. Macam mana? Kita ambil struktur if kita, kemudian kita ambil operator perbandingan ni, kita masukkan di dalam bracket if kita, di tempat kenyataan ni. Kenapa kita boleh letak operator perbandingan ni dalam bracket if? Ingat, sebelum ni saya dah kata bracket if ni dia terima kenyataan ataupun kod yang akan pulangkan nilai boolean, sama ada true ataupun false. Dan daripada table ni terang-terang kita nampak operator ni akan pulangkan nilai boolean.
Baik, sekarang kita ke Python kita dan kita cuba kod apa yang kita bincangkan tadi. Mula kita perlu satu pemulubah bernama X. Dan X ni saya boleh letakkan apa-apa nilai integer. Buat masa ni saya letakkan nombor 5. Kemudian kita nak check sama ada X ni dia nombor positif ataupun nombor negatif. Caranya macam yang kita bincang sebelum ni. Kita gunakan kenyataan if bersamaan dengan operator perbandingan. If X lebih besar daripada 0, masukkan tanda colon, kemudian kita tekan enter. Dalam IDE ni dia automatik. Lepas kita letak tanda colon, kita tekan saja enter, Python akan terus wujudkan satu indent. Tapi kalau Python tak wujudkan indent, kita perlu tekan tab untuk wujudkan indent tu sendiri. Sekarang saya letak print nombor adalah positif. Sekarang saya nak tambah satu lagi kod di luar daripada struktur if ni. Cara nak keluar daripada struktur if ni senang saja. Kita pastikan di depan baris kod baru kita tu tak ada indent. Jadi saya tekan enter. Tengok dia ada indent dekat sini. Jadi nak buang indent, saya tekan backspace. Indent dah tak ada. Jadi sekarang saya masukkan kod saya. Print selamat tinggal. Dan sekarang bila saya run, kita tengok shell akan paparkan nombor adalah positif dan selamat tinggal. Sekarang kalau saya tukar nilai X ke nombor negatif, contohnya saya letak negatif 5. Bila saya run, shell takkan paparkan lagi nombor adalah positif. Dia cuma paparkan selamat tinggal. So kod kita berfungsi dengan betul. Baik, sekarang kalau saya nak tambah function kod kita, contohnya saya nak buat supaya kod kita ni dia boleh juga tentukan kalau nombor tu negatif. Jadi apa saya boleh buat? Saya boleh tambah satu lagi struktur if di bawah ni. Dan operator greater than ni saya tukar ke less than. Dan apa yang dia akan paparkan adalah nombor adalah negatif. Sekarang bila saya run, saya akan dapat nombor adalah negatif. Struktur kod macam ni pun berfungsi dengan betul. Cuma dia ada isu sikit. Jom kita tengok apa isu dia. Baik, untuk nak faham isu yang saya cakap tadi, kita kena buat analisis kod ni dari pandangan Python. So kita tahu Python ni dia jenis sequential coding. Maknanya dia akan tafsir kod ni baris demi baris, daripada baris yang paling awal hingga ke baris yang paling akhir. Dan take note, saya dah ubah nilai pemulubah X ni ke nombor positif. Baik, bila kita run kod ni, Python dia akan ke baris yang pertama. Dalam kes ni, kita buat pengisytiharaan pemulubah X. Dan saya letakkan nilai 5 ke dalam pemulubah ni. Kemudian, dia akan ke baris seterusnya. Baris seterusnya adalah struktur if. Dekat sini, dia akan check adakah X ni lebih besar daripada 0. Dan dalam kes ni, kenyataan ni akan pulangkan nilai true. Sebab X kita memang lebih besar daripada 0. Once struktur if ni jadi true, Python dia akan tafsir kod-kod yang ada di bawah struktur if ni. Dan dalam kes ni, kita ada satu kod saja, iaitu print nombor adalah positif. Okey, dah settle baris ni. Kemudian Python akan ke baris seterusnya. Dalam kes ni, baris seterusnya adalah check sekali lagi, adakah X ni lebih kurang daripada 0. Dan dalam kes ni, dah terang-terang kita akan dapat false. Sebab X kita adalah nombor positif. Python dia takkan tafsir kod di bawah struktur if ni. Dia akan terus ke baris yang seterusnya. Dan dalam kes ni, baris seterusnya adalah baris yang paling akhir, iaitu print selamat tinggal. Isu yang saya cakap tadi adalah dekat sini. Kita tengok balik. Dekat sini kita dah tentukan X kita adalah lebih besar daripada 0. Sepatutnya kita tak perlu lagi check X kita ni kecil tak daripada 0. Sebab cuba fikir, boleh tak satu nombor tu pada masa yang sama dia jadi lebih besar dan lebih kecil daripada 0? Tak boleh, betul. Satu nombor tu tak boleh jadi positif dan negatif pada masa yang sama. Dia hanya boleh memenuhi satu syarat saja, sama ada dia positif ataupun dia negatif. Jadi apa yang saya cuba nak sampaikan di sini adalah dalam kes ni, okey, untuk kes ni saja, once kita dah memenuhi satu syarat, kita tak perlu lagi check
syarat yang seterusnya. Jadi saya bukan nak setakat dia jangan print nombor adalah negatif. Saya nak dia jangan check langsung kalau syarat yang sebelum dia dah true. Kalau belum true tak apa, check yang bawah. Tapi kalau dah true yang atas, jangan check yang bawah. Dan macam mana kita nak capai ataupun dapat cara kod yang macam saya explain tadi adalah dengan menggunakan struktur if else. Untuk struktur if else, cara tulis dia sama macam struktur if. Cuma kita tambah else dekat bawah ni. Format dia semua sama. Ada colon, kemudian kod-kod di bawah struktur tu semua ada indent. Cuma satu bernama if, satu lagi bernama else. Kod untuk if akan hanya ditafsir jika kenyataan dalam bracket if adalah true. Untuk else pula, kod akan hanya ditafsir jika kenyataan dalam bracket if adalah false. Jadi, kenyataan dalam bracket if ni false, barulah kod di bawah struktur else ni akan ditafsir. Kalau kenyataan ni true, lepas Python tafsir kod-kod di bawah if ni, Python akan terus keluar daripada struktur if ni. Dia takkan tengok langsung yang else. Itu merupakan ciri-ciri struktur if. Dan dekat sini pun dia cakap benda yang sama. Hanya kod-kod di bawah satu struktur saja akan ditafsir pada satu masa. Sama ada kod-kod di bawah struktur if ataupun kod-kod di bawah struktur else. Semua tu dia bergantung pada apa nilai yang kenyataan ni pulangkan. Dan kemudian dia kata keutamaan akan diberi pada struktur if yang paling atas. Ini pun make sense sebab kita buat sequential coding. Maknanya kod kita akan ditafsir baris demi baris daripada baris yang paling atas hingga ke baris yang paling bawah. Sekarang kita kembali ke Python kita. Kita buat perubahan dekat sini. Kita akan tukar if ni ke else. Dan sekarang bila saya run, kalau nombor saya positif, saya akan dapat positif. Kalau nombor saya negatif, saya akan dapat nombor adalah negatif. Dari segi functionality, tak ada beza dengan kod sebelum ni. Cuma dari segi technical, kod ni lagi efficient. Sebab dia, kita tengok dekat sini. Baik, sekarang kita buat perbandingan antara dua kod ni. Di belah kiri ni adalah kod yang gunakan dua kali if. Dan di belah kanan ni, kod yang menggunakan struktur if else. Apa yang kita nak check dekat sini adalah berapa banyak baris yang Python akan tafsir untuk setiap kod ni. Dan untuk setiap baris yang Python akan tafsir, saya akan letakkan tanda lightning. Just bear with me. Kita start dengan kod yang ada dua if dulu. Okey. Baris ni, baris pemilih ubah akan ditafsir. Kemudian struktur if x lebih besar daripada kosong pun akan ditafsir. Yang ni akan pulangkan nilai true. Jadi kod di bawah struktur if ni pun akan ditafsir. Kemudian satu lagi if nak check sama ada x ni lebih kurang daripada kosong pun akan ditafsir. Yang ni akan pulangkan nilai false. Jadi kod di bawah ni takkan ditafsir. Kemudian pattern akan ke baris seterusnya dan kod ni pun akan ditafsir. Jadi untuk kod yang ada dua if ni, in total 5 baris akan ditafsir. Sekarang kita cuba buat perbandingan dengan kod yang menggunakan struktur if else. Baris pembeli ubah akan ditafsir. Kemudian struktur if x lebih besar daripada kosong akan ditafsir. Kenyataan ni akan memulangkan nilai true. So secara automatik kod di bawah struktur if ni akan ditafsir. Kita tahu ciri-ciri struktur if else. Once kod di bawah satu struktur ni ditafsir, dia takkan tengok dah struktur yang lagi satu. Jadi dia akan skip ni, dia akan terus ke baris yang paling akhir. Dan untuk kod ni, total baris ditafsir adalah 4. Jadi dah ternyata kod yang gunakan struktur if else ni adalah kod yang lebih efisien. Ni adalah pemenang kita. Dan satu lagi saya nak emphasis kat sini, saya tak kata cara yang dua kali if ni salah. Ada setengah tempat kita perlu gunakan dua kali if. Semua tu bergantung pada apa yang kita cuba kod. Kalau gunakan struktur if else tu lagi efisien, dan kita guna struktur if else. Tak payah guna dua kali if. Tapi kalau kita perlu gunakan dua kali if, tak ada masalah. Kita boleh guna cara ni. Baik, kita kembali ke Python kita. Sekarang kita tahu
kod kita ni dia boleh bezakan nombor positif dan nombor negatif. Tapi apa akan jadi kalau saya masukkan nombor kosong? Nombor kosong tu dia bukan positif atau negatif, dia kosong. Boleh tak kod kita ni bezakan nombor kosong daripada nombor positif dan nombor negatif? Kita cuba, kita letak X sama dengan kosong. Dan bila saya run, kita dapat jawapan yang salah. Dia kata kosong tu adalah negatif. Jadi macam mana kita nak ubah kod kita ni supaya dia boleh tentukan juga kalau nombor tu kosong. So kita kena cari satu jalan di mana kod kita dia boleh bezakan nombor positif, negatif dan nombor kosong. Dan cara dia, kita kena gunakan struktur if, elif dan else. Baik, ni cara kita tulis struktur if, elif dan else kita. Beza dia dengan struktur if, else adalah kita masukkan struktur elif di antara struktur if dan struktur else. Yang lain semua sama saja. Dia akan ada colon dan kod-kod di bawah struktur elif ni semua akan diindentkan. Dan untuk struktur if, elif dan else kita boleh letak lebih daripada satu kenyataan. Dalam kes ni kita guna dua kenyataan. Kita boleh tambah lagi kenyataan ikut berapa banyak kita nak dengan menggunakan struktur elif ni. Baik, cara pentafsiran dia sama macam struktur if dan else. Untuk struktur if, kod akan hanya ditafsir jika kenyataan satu dalam bracket if adalah true. Untuk elif, kod akan hanya ditafsir jika kenyataan satu adalah false. Okey, kenyataan ni false dan kenyataan dua adalah true. Jadi untuk elif, dia kena penuhi dua syarat. Semua kenyataan sebelum dia kena false dan kenyataan dia sendiri kena true. Baru kod-kod di bawah struktur elif akan ditafsir. Dan untuk struktur else, kod akan hanya ditafsir jika kenyataan satu dan kenyataan dua adalah false. Maknanya kesemua kenyataan di atas ni kalau false, barulah kod di bawah struktur else ni akan ditafsir. Dan sama macam sebelum ni, hanya kod-kod di bawah satu struktur saja akan ditafsir pada satu masa. Sama ada di bawah struktur if, struktur elif ataupun struktur else. Keutamaan diberi pada struktur yang paling atas. Ini adalah sebab kita gunakan sequential coding. Baik, kita kembali ke Python kita. Sekarang, di antara struktur if dan struktur else, saya boleh tambah struktur elif. Jadi kat sini saya tulis elif dan kenyataan apa saya nak check kat sini, saya nak check sama ada x lebih kecil daripada kosong. Dan kalau x lebih kecil daripada kosong, saya nak paparkan nombor adalah negatif. Jadi kat sini kita tengok struktur if ni dah cover untuk nombor positif, elif pula dah cover untuk nombor negatif. So yang tinggal cuma kosong. Jadi else ni dia akan cover untuk nombor kosong. Dan bila saya run kod ni dengan x sebagai kosong, barulah saya dapat jawapan yang betul. Dia akan paparkan nombor adalah kosong. Dan kita cuba cek untuk nombor positif dan negatif. Kita cuba dengan nombor positif dulu. Kita tengok. Okey, kita akan dapat jawapan yang betul. Nombor adalah positif untuk nombor positif. Dan kita akan dapat nombor adalah negatif untuk nombor negatif. Jadi, kod kita berfungsi dengan baik, tanpa masalah.